Kak Dayan dulu dari Kitami Kogyo Daigaku, Kitami Institute of Technology. Sekarang kerja as Mechanical Engineer dekat Konica Minolta. Kaisha printer kan Kak Dayang? Fatihah macam pernah dengar printer je. Lepas tu dah 4 tahun kerja dekat Jepun. Start kerja dari tahun 2018 dan sampai sekarang masih dekat company yang sama. Dah lama kerja 4 tahun. So, satu tok, dia nak tanya soalan first. Macam mana akak masa baru-baru kerja? Apa struggle akak time masa baru masuk kerja as Muslimah, pakai tudung, perempuan lagi? Akak mute. Sorry. Macam mana cakap, dia instead of Muslimah punya struggle, dia macam struggle more to foreigner tu kot. Itulah. So first thing first, macam culture punya different lah dekat Jepun. Sebab dulu expect macam bila time dagang aku kan, macam time university, macam senang lah nak borak kan, sebab semuanya orang dengan kita, orang yang muda kan. So bercakap kan boleh straight macam tu je. Tapi bila masuk office ni, dia macam ada yang tua, ada yang muda kan. So bila ada yang tua tu, kita kena guna bahasa yang macam nak cakap, kego kan, cakap bahasa Jepun kan. So like lepas tu jumpa orang dengan lain perangai orang lagi kan. Ada yang nak suka bercakap, ada yang tak suka bercakap, ada yang tak suka sangat cakap pasal private punya life. Dia just nak cakap based on work life je. Ada juga orang macam tu. So kat situ ada culture difference. Dia macam nak adapt tu ambil masa lah, struggle tu. Sebab akak jenis yang macam dia nak bercakap semua benda macam tu lah. Kerja pun nak bercakap macam mana hari ni okey ke tak macam tu. Tapi diorang tak, ada yang certain orang macam tak nak bercakap macam tu sangat tau. Oh, akak extrovert maksudnya? Tak lah extrovert. Akak sejujurnya ada introvert jugalah. It's just that you know, you want to get along with people in your workplace kan. Macam nak buat tempat biasa, you want to know people around you lah. Tapi orang berfikiran macam tu lah dekat Jepun ni. So ada certain yang tak pernah bekerja dengan foreigner. So dia macam terkejut. Itulah. Lepas tu akak memang dari Jepun dah Kek? Maksudnya 100% made in Jepun dah Kek? Akak memang daripada Jepun. Company Jepun lah kan? Daripada Jepun, yes. Lepas tu lagi satu sebab akak mechanical engineering kan. So surrounding akak memang lelaki. Memang lelaki lah. Memang tak ada perempuan. Adalah satu dua perempuan, tapi tu pun lain projek, so macam tak sangat lah bercakap lah. Nak bercakap dengan dia orang pun kadang ambil effort juga. Ramai foreigner ke company akak? Foreigner ramai sebenarnya. Nak cakap ramai sangat tak. Kalau Malaysian people termasuk akak sekarang ada 4 orang. Tapi seorang Chinese, lagi 2 orang orang Melayu lah. Ramai India, Chinese, Korean ada juga. Tapi untuk orang department akak sekarang ada Chinese dengan Indian seorang. Dengan akak Malay lah. Global jugalah. Tapi kalau dalam kalangan Malaysian, akak seorang perempuan ke macam mana? Ada seorang lagi perempuan. Tapi dia department lain. So dalam department akak yang foreigner, yang Malaysian akak seorang perempuan lah kan? Yes. Itulah. Lepas tu bila tu satulah dengan lelaki semua kan. Lepas tu kalau dah masuk awal-awal ni dengan Japanese nak cakap okey tak okey tu, bila time sebenarnya orang boleh faham kot bila masuk time meeting kan, ataupun ada discussion punya aktiviti, tu memang struggle betul lah. Sebab nak memahami apa yang diorang discuss, apa yang lepas tu kita nak bagi opinion kan. Tapi nak bagi opinion tu, kita nak kena faham apa benda konten yang diorang cakap tu lambat. So bila kadang-kadang discussion, bila habis meeting baru kita faham benda dia cakap, time tu baru opinion nak keluar. So orang jadi macam bila kadang-kadang diorang cakap Nadira sang ada opinion ke, macam tengah loading nak faham apa benda yang tengah discuss. Tu struggle lah. Tapi okey lah kan, macam dia tanya akak juga macam ni, ada opinion ke tak ke, macam tu lah. Kira okey lah.
kira okey lah juga. Sebab dia approach. Tu okey dah juga kan. Lepas tu lagi satu, kalau nak bagi opinion pun kadang kita try nak cakap pun dia orang tak faham. Oh, tak sampai. Tak sampai. Tu ada juga sebab vocabulary kurang satu. Lepas tu kadang maybe kita punya, sebab kalau akak macam ambil masa sikit nak organize punya fikiran. Kadang kita cakap je ada point tapi cakap tu bercampur-campur kan. So dia cakap point kau nak cakap macam tu lah. Oh, faham. Tu pernah jugalah. Kira akak dah 4 tahun kerja kan. Kira je kalau ikut kat Nihon ni kira 3 tahun kan macet kan. Dah layak dapat duit berhenti kerja. 3 tahun dah bijak. Kan akak dah 4 tahun. Maksudnya akak still struggle untuk cakap tu lah. Jujur ni lah, memang Stuart akak struggle lagi lah. Maybe ada orang yang dah boleh adapt dengan tu. Tapi akak struggle lagi sebab akak punya kerja kena ada technical punya words satu. Lepas tu kena explain secara logik tau. Bila secara logik ni maksudnya tak boleh nak cakap macam saya rasa result dia macam ni sebab saya rasa macam ni. Orang tak nak terima benda tu. Maksudnya kena fact lah. Dengan kena data macam tu. Logik lah. So nak cakap tu make sure ada proof lah. Oh, engineer. Macam ni lah. Engineer lah kan. Oh, menarik. Lepas tu lagi memang okay. Betul. Lagi satu, kalau nak bercakap ni, orang Jepun ni dia suka kalau kita cakap conclusion dahulu. Conclusion. Maksudnya macam macam nak cerita benda ni, okay. Contohnya macam ada masalah ni, kena clear dulu apa sebenarnya nak cakap tu. Sebenarnya okay, sebenarnya benda ni ada masalah. Baru kita explain apa masalah dia ni. Dia bukannya ada masalah ni. Kesimpulannya saya nak cakap masalah dia ni je. Macam tu lah. Maksudnya kena bagi tahu apa yang nak cakap dulu. Saya ada macam nak cakap. Lupa pula nak bagi tahu example dia. Dia suka macam nak cakap. Contohnya kalau ada projek tu kan. Ada masalah tu. Okay, apa masalah dia? Okay, masalahnya sebab contohnya temperature dia rosak. Bahagiannya rosak. Kenapa rosak? Kenapa rosak tu? After that explain. Tapi kadang ada orang yang cakap, sebenarnya kan ada masalah ni, ada masalah tu. Lepas tu last tu saya rasa temperature part ni je yang rosak. Ada orang yang cakap conclusion dia hujung-hujung tu. So dia orang boleh nak buat discussion tu cepat supaya orang boleh senang faham lah. Buat discussion tu pendek. Kasha akak memang 100% dalam bahasa Jepun ke? 100% dia orang boleh faham. Department akak 100% Jepun. Oh wow, akak kata conclusion dulu kan. Akak sedar time baru-baru masuk ke bila dah lama kerja baru macam perasan benda tu? Akak perasan pun rasa dalam tahun ketiga macam tu, tahun ketiga kedua. Dia macam faham tapi nak apply tu susah lah. So ketiga tu baru macam kalau nak cakap tu, kalau nak explain nak explain the point, kena fikir dululah macam apa benda yang aku nak cakap sebenarnya. Sebab kadang ada orang macam bila nak explain dengan manager, bos-bos kan. Dia macam mana? It depends on orang yang nak dengar jugalah. Apa yang awak nak cakap conclusion tu kan. Sebenarnya result ni tak elok tu kan. Kenapa tak elok tu? After they explain. Macam tu lah. Ada orang yang so macam instead of, sebab dulu akak pun dia macam saya rasa kita ada masalah ni. So macam nak cerita semua benda, lepas tu dia orang cakap macam okay, ada banyak masalah. Habis tu apa? Part mana yang masalah sebenarnya? Apa kesimpulannya apa awak nak cakap? Kesimpulannya projek ni kena berhenti dulu kejap gitu kan. Ataupun saya kena solve this problem dulu, projek ni kena apa? Kiranya saya perlu masa lagi ke? Macam itulah kesimpulannya. Boleh faham ke? Faham. Maksudnya dia nak benda yang padat maksudnya nak jiwa dia nak padat terus sampai point bagi semua orang faham kan. Dia tak berpusing-pusing
Macam tu. Sugoi sebab agak lain lah dengan company TH. Bukan company TH lah, bukan department juga, team TH lah, lain sikit lah. Maybe sebab dah bercampur dengan sebab company dah company US kan, maybe dah bercampur-campur dia punya cara kerja. Okay. Lepas tu nak tanya, macam mana akak job hunting dulu? Job hunting dulu. Akak job hunting dulu ada struggle sikit sebab akak tadi cakap akak duduk Kitami kan. Kitami ni kat area utara. Dalam Hokkaido utara lagi kat atas tu kan. Oh, lupa akak Hokkaido kan. So, lagi menarik. Okay, sebenarnya memang adalah struggle untuk bahagian duit tu memang adalah. Tapi time tu akak apa kau buat adalah first thing first akak clear up dulu apa yang akak minat tu. Apa yang aku nak buat macam tu lah. Contohnya akak time tu akak minat design lah, macam seke kan. Okay, akak seke, so where can I put this skill? Kat mana so akak nak apa lagi? Akak nak global. That is my request that I want lah. I want the global company. I want to do design. So bila once you clear up what you want, then you search for company yang akak akak rasa boleh provide apa yang akak nak buat kan. So time tu akak cari lah, so jumpalah mana global company mana yang global company mana yang ada boleh design benda yang seronok lah. At the same time tu search juga global company apa, lepas tu produk apa yang diorang buat kan. Ada tak berminat dengan produk apa yang diorang buat time tu lah. Time tu akak sebenarnya akak fokus pada kereta pun ada juga, syarikat kereta. Sebab akak fikir kereta ni dia keeps on banyak innovation every year kan. Dia orang improve every year kan. So macam akak fikir macam banyak benda lah aku boleh design benda baru kan, to think more kan, boleh buat improve life orang macam tu. So akak macam just pilih dalam 5 ke 6 buah Kaisha macam tu je. Memang lepas tu akak try cari agent yang khas untuk Gakokujin. Akak try juga macam Mainabi Rikunabi tu kan. Mainabi Rikunabi dia pun berkongsi dengan orang Jepun jugalah. Tapi bagi akak lagi selesa dengan agent yang memang khas untuk Gakokujin sahaja. For starting point tu dia macam ada merit sikit lah untuk orang Gakokujin ni. Dia first interview tu dia akan kumpul Gakokujin je. Lepas tu dia check dengan company mana yang nak Gakokujin lah. Memang company tu sendiri yang ambil agent tu untuk cari foreigner lah kan maksudnya? Yes. Akak guna akak guna agent mana dulu? Kot lah ada yang nak tahu. Nama dia Global Leader. Global Leader. Akak dapat kerja ni daripada Global Leader tu lah. Tapi job hunting ni lagi satu penting satu lagi try tu time buat resume tu kan, tulis resume tu jangan tulis sendiri je, make sure macam minta tolong sensei dekat universiti kan, sensei bahasa Jepun ke yang awak dah selesa lah kan, minta feedback daripada dia orang. Saya nak, lepas tu minta feedback daripada member-member atau senpai yang dah pernah kerja ke kan. Itu satu. Lepas tu kalau boleh, kalau ada company yang awak jumpa tu ada senpai yang dekat situ juga, try tanya dia orang juga macam mana company tu punya culture. Akak buat reach out lah dengan senpai-senpai kat sana, macam mana kerja, okey ke tak. So, macam boleh prepare lah before masuk Kaisha tu. Maksudnya kat company sekarang pun akak memang sebelum tu memang dah contact lah apa senpai-senpai sini-sini tanya macam mana semua. Akak bersyukur jugalah time tu sebab akak buat resume, akak tulis dah semua benda kan. Lepas tu dia nak interview tu, akak pergi tidur rumah senpai Malaysia lah yang kerja dekat company ni time tu. Akak tunjuk kat dia saya tulis resume macam ni. Lepas tu dia cakap lah, ni macam tak boleh tak boleh nak go tau. Dia punya message tak sampai tau. Dapat feedback tu the next day tu nak interview, the next day malam tu akak memang struggle gila lah nak perbetulkan isi point yang nak cakap tu. Alhamdulillah next day tu macam clear lah apa benda nak cakap tu. So, alhamdulillah
Oh. Juga pas. Akak Ivy Konica Minolta je ke? Kan akak cakap ada target 6 buah fashion kan? 6 buah company kan? Ke semua akak Ivy je? Akak interview yang akak pergi betul ada 2. Ada daripada 6 tu akak pergi yang yang berterusan kat dalam interview tu ada dalam 3. Masuk Konica Minolta ni ada 3 lah. Yang lagi satu tu sampai hujung lah juga. Saishu Mensetsu. Tapi dekat Saishu tu akak tak itulah. Apa berapa kali interview? Dah lupa dah. Selalunya. Satu Kaisha ni satu je. Sekali je lah first interview tu. Lepas tu tak ada jawapan. Lepas tu yang second Kaisha ni akak pergi sampai 4 kali lah dia buat interview. 4 kali? Lepas tu yang Konica Minolta ni 2 kali kot. Sepatutnya ada 3. Tapi sebab akak jauh, dia macam cakap lah interview yang 2 dengan 3 ni kita buat hari yang sama. Kan tu memang penat lah. Sebab 2 interview kan. Akak dari Hokkaido kan? Kayaknya terus memang fly lah kan untuk interview? Memang fly pergi interview. Memang tu macam mana? Memang try lah. Try cari mana yang kos paling rendah kalau nak pergi ke Tokyo tu. Menarik. Okay, lepas tu macam mana akak kan interview kan? Macam mana akak tahu yang tu the right one? Misalnya bila dah tahu lulus kan? Macam mana dah tahu okay, yang ni tak salah lagi. Sebab akak lama kan kerja dengan komunitas macam wah. Tak juga secara jujur je jawapan dia kan. Akak rasa macam tak ada jawapan one point of answer sebab it depends on people itself lah. It depends on setiap orang punya macam cakap dia punya goal akak rasa. Lepas tu kadang kan bila kita dah masuk kerja tu kita fikir macam aku nak buat kerja design ni. Sekali masuk dah buat kerja lain tapi somehow you enjoy that work kan. Ada orang macam tu kan. So dia bertukar dia punya rasa macam right gitu. Benda tu rasa macam tak betul je. Lepas tu dah lama-lama kerja macam dah okay. Rasa macam okay je kerja macam ni. Macam boleh pergi jauh ada juga. Macam tu lah. So bagi akak nak tahu right ke tak tu you have to give it a try lah. Akak rasa memang tak boleh. And first thing first you have to clear lah apa yang awak nak buat. What do you want to achieve in this world lah kot. Ada yang orang yang nak dapat gaji besar, ada yang orang nak betul-betul lah saya nak tolong orang susah macam ni, ada saya nak nak support family ke something like that kan. So dekat situ kalau awak dah masuk Kaisha tu kan, kalau awak rasa time kerja awak tu awak rasa if you feel kalau awak dah rasa macam akak dah kerja dalam 3 tahun 4 tahun macam tu kan, awak rasa growing ke tak, awak rasa macam did you learn a new skill ke tak. Kalau awak rasa awak growing, then that is a good thing lah. It is not a bad. Kalau awak rasa macam apa benda je yang aku dapat kat dalam Kaisha ni, macam tak growing, there is something wrong there. And you need to be clear lah apa kat mana wrong dia. Okay. Betul. Setuju. Setuju. Udah tekan pengalaman sikit. Setuju sangat tu. Kayaknya akak sekarang fikir engineer as in design lah. Macam betul kan? Secara jujurnya akak boleh ni nak cakap akak dulu memang nak ingat kerja design ni just macam pegang AutoCAD dan sebenarnya tak lain gila. Time tu rasa macam sebab time tu bila dapat kerja tu dia dah bagi satu tema ni tau. Bagi satu tema. Lepas tu dia macam buat kerja tu daripada 0 to sampailah awak buat evaluation benda tu. Evaluation the project. Dia macam okay, ada masalah ni. Apa masalah tu? Akak kena pull out. Apa masalah dekat dalam mesin ni contohnya kan. Jadi okay, kita ada masalah ni. Solution tu pun akak kena fikir macam mana nak create the solution. Macam mana nak cari method. Macam ada solution kan. Mesti ada cara kita nak pakai untuk guna time solution tu. Tu pun akak kena buat eksperimen.
Lepas tu kena plan eksperimen tu juga. Sampailah akak kena ujung cakap, okay, evaluation ni kiranya macam mesin ni boleh go ke tak? Performance dia sampai mana ke tak? Tu kerja akak sekarang. Wow, okay, macam project leader sendiri lah. Dia bagi tema je macam tu. Akak punya team sekarang ni ada leader. Dia macam ada leader. Satu projek tu ada satu mesin ni. Dalam mesin tu ada banyak parts tau. So akak punya part ni ada part A tu. Part A ni kita orang nak improve. Macam mana nak improve tu, aku fikirlah. Macam tu lah. Okay. Saya tak ada. Sejujurnya tak ada dah, dia lepas terus lah. Leader tu akan ajar lah macam mana apa sebenarnya problem kan. Kesimpulannya, akak dulu ingat design ni just fikir macam tu. Sebenarnya banyak benda yang nak kena faham. Kena faham background project tu apa. Kenapa boleh jadi macam ni. Macam mana mesin tu bergerak. Gitulah. Wow. Engineer lagi. Lah engineer betul lah. Betul, engineer betul. Tengah dengar macam wow, engineer je. Okay, lepas tu next question. Ada discrimination ke? I mean, akak kan kata tadi minority kan perempuan kan. Itulah kan, akak pun tengah fikir discrimination. Kadang-kadang akak ni tak sedar discrimination. Fikir kak. Tapi rasanya kalau opinion akak lah, satu je lah, orang Jepun ni kalau, bukan nak kutuk orang Jepun, dia macam dah terbiasa dengan dia dah terbiasa dengan orang dia sendiri kan. Dia time meeting ke apa, dia discuss, lepas tu semua cakap, semua orang faham. Dah akak seorang rasanya apa conclusionnya time discussion, apa benda yang dia cakap, oh okay, wakarimasu tak, jauh warimas ni macam. Akak jadi macam, apa yang korang faham, aku tak faham. Faham tak? Dia macam, macam nak cakap, dia macam ada satu benda ni boleh faham, even though dia orang cakap secara vague, macam tak clear, tapi dia orang faham apa benda yang orang tu nak cakap. Tapi kita, untuk akak, if you don't clear it out, I don't get it. Faham. Akak orang kena cakap direct lah, baru macam kena cakap direct lah, gitulah. So kadang-kadang dia dah terbiasa benda tu. Sometimes you have to voice out. Kalau time meeting kan, kau dah cakap okay, wakarimasu tak, awak bagi akak je, don't be afraid cakap okay, I'm sorry, I don't get it. Sebenarnya apa yang kita dapat dari discussion ni, what is the next step that we have to do. Tu je kan, kita nak tahu sebenarnya discussion tu kan. So it is important jugalah nak cakap benda tu lah. Lepas tu lagi satu discrimination kalau nomikai lah kan. Sebab kita kan tak boleh nak minum arak, tak boleh nak makan banyak benda gitu kan. Kadang-kadang dia orang pergi nomikai sesama dia orang, sebenarnya akak tak kisah pun, tapi tapi dia bagi akak lah ada beza lah kalau, sebab ada merit lah kalau pergi nomikai ni, kalau sesama dia orang you get along with them, you more comfortable working with them because you know your relation will become strong. Tapi untuk akak, sebab akak tak boleh nak minum benda apa, dia nak enjoy that kind of thing. Lagi-lagi sebab dia orang lelaki, akak perempuan, mesti ada benda dia orang nak bercerita kan. So dia orang, akak tak kisah dia orang tak ajak lah, tapi kadang rasa macam at least macam ada juga kadang-kadang dia cakap Nadia Hassan, kita orang nak pergi nomikai ni, tapi kita orang nak makan ni kan. So sorry macam tak boleh nak ajak kan. So macam okay, it's okay. Tapi ada masa dia macam berbincang nomikai depan akak tu. Akak tak ada kat situ lah, masa dia orang belah gitu je kan. Dia macam ada beza lah bagi akak. It feels like are you one of the team or not, itulah. Faham. Time minum-minum, bukanlah minum-minum, diorang lah minum-minum. Time nomikai itulah diorang macam open up sikit. Boleh sembang-sembang pasal selain kerja kan. Perasaan tu. Lepas tu nak tanya selalu kadang-kadang kita ni period pain, macam mana akak tayu? Macam mana akak hadapi? Period pain. Sejujurnya akak punya period pain bertahap memang sangat, nak cakap dahsyat dia. Teruk jugalah sebab akak pernah pengsan kadang sebab darah bias. Sampai tak gitu. Period pain, lepas tu perut, kalau akak period pain pun kadang dia sangat severe lah. Sampai tak boleh nak duduk pun tak boleh. Memang kena flat on the bed lah.
So selalunya akak tahu kalau memang dia betul-betul memang tak mampu tu akak akan ambil cuti. Memang akak memang tak akan push diri lah. Sebab yelah kalau push diri pun kerja macam nak cakap dah lah sakit. Lepas tu produktif tu tak ada kan. Macam nak buat kerja tak ada apa, tak bergerak mana lah. So why don't you just take a 1 day rest and the next day you do your best to finish the work lah. Tapi kalau misalnya kalau akak macam ada eksperimen memang kena buat juga time tu kan. So akak akan ambil painkiller lah. Lepas tu buat kerja lah. Lepas tu pernah je akak time tengah buat kerja, tiba-tiba period pain tu datang. Dia macam ada masa dia datang, ada masa tak datang. Tiba tengah buat kerja tu ada rasa period pain. So akak time tu macam nak cakap tapi akak open lah dengan teammates akak kan. Because I feel like everybody is adults lah bagi akak. So akak cakap lah, I'm sorry I have a stomach ache right now because of dekat woman's thing tu. Macam itu lah. So can you give me a time like bagi saya masa untuk berehat sekejap dia, lepas ni saya akan datang balik lah pada awak kan. So somehow they will understand. Akak memang directly cakap je lah. Yes, for me like it is sebab akak dulu Cina time akak first year masuk, akak pun rasa macam aku nak cakap ke tak nak cakap ke nak cakap, rasa macam tu tau. Tapi sekarang akak dah rasa macam if you don't say people don't know. Tu akak rasa. Yes. Sebab siapa kadang-kadang ada time yang teruk, elok tak pernah lah pengalaman cakap kat manager. Tapi ada time teruk dah tekad nak balik tiba-tiba hilang macam tu. Tak pernah pengalaman lagi dah, tak tahu akan cakap direct ke tak direct, tapi akak cakap directly lah kan. Tapi betul kita dah dewasa kan, diorang pun sepatutnya dah tahu benda tu normal untuk perempuan ni. Macam mana akak solat? Diorang ada sediakan tempat solat ke dekat Kaisha? Alhamdulillah dekat Kaisha akak ada lah. Tapi awal akak masuk tu department akak tak ada tau. So apa akak buat? Sebenarnya akak masuk first year tu akan ada mentor lah. Dia orang kasi. So mentor akak tadi cakap macam tak ada bilik solat untuk buat masa sekarang. Akak book kaigi bilik meeting untuk every lunch hour dalam sejam. Lepas tu time tu lah akak solat dekat bilik meeting tu. Tapi kena book every day lah. Lepas tu dah lama-lama tu bila bincang dengan mentor, dengan manager kan. Lepas tu manager cakap ada je bilik solat. Tapi dekat lain. Lepas tu department lain yang pegang lah bilik solat. So manager akak tolong connectkan dengan department tu. Cakap boleh tak sharekan bilik solat dengan Nadira Sang. So okay, adalah bilik solat. Ada tempat wuduk sekali ke? Tempat wuduk tu tak ada lah. Tu memang kena pergi toilet. Okay. Lepas tu masa IV ada akak cakap ke pasal solat ke apa ke pasal ni? IV akak tak ada cakap. Dia pun tak tanya lah. Dia pun tak tanya sangat. Sebab tak ada pula. Tak ada. Tapi sebab Bibi je cakap Tapi sebab Bibi sebab time masuk yang Konica Minolta ni sorry akak betulkan balik ayat. Tapi sebab macam nak cakap time IV tu it's more to like to know yourself, macam mana your skill, your potential lah. Naruh. Bila masuk dalam tu baru akak cakap macam I need to have that kind of place untuk buat ayah. Sebab Tehad Kaisha dua-dua company pun dah memang ada. So Tehad tak ada peluang ke untuk cakap sangat pasal benda tu, explain lah yang saya memerlukan benda ni. Adalah sebab memang dah ada kan. Menarik. Lepas tu soalan next. Waktu bulan puasa. Pernah ke macam mana diorang tanya ke? Bulan puasa. Selalu kat diorang tanya. Tapi selalunya akak memang open lah. Sebab akak memang, saya nak cakap, sebab nak menyebarkan jugalah. I'm a Muslim and I have this kind of culture. Sebab Jepun kan negara yang memang tak ada sangat foreigner kan.
So akak cakap lah bulan puasa saya kena puasa, saya hari ni saya dah start puasa itu lah. Time kita orang macam ada satu meeting yang macam orang boleh cakap apa benda je macam tu lah. Dalam 30 minit lah. After habis kerja tu kan. Macam hokuku apa hari ni buat, something like that. So time tu akak akan cakap, Ramadan dah ni, so saya dah tak boleh makan sampai pukul ni tu. So diorang akan faham lah. Akak pun memula dulu contohnya macam saya okey je. Tapi bila akak dah fikir lama-lama kan, I'm a human also. Akak dalam pukul 6 tu saya rasa otak saya dah jam dah. Saya tak boleh nak fikir sangat. Saya kena balik. Oh, okay. Oh, aku dah cakap je lah kan. Tapi yelah. So faham, macam dah blind. Interesting juga. Dia orang cakap, selalu biasalah dia punya action. Air pun tak boleh minum. So, kan? Dia orang paling risau air. Tak tahu kenapa. Air tak boleh minum. So bila cakap danji kan, kanji tu tulis makan punya kanji. Saya ingat air tu boleh tau. So, bila cakap air pun tak boleh, dia jadi macam like, wow, macam mind blown. Macam tu lah. Kalau waktu period pun Akak tak makan ke? Depan diorang ke waktu Ramadan? Itulah akak sejujurnya time tu akak fikir macam main kusainya nak explain kat diorang kan. So aku makan kat tempat lain. Tapi betul ke? Tiha pun sama lah macam malas nak explain. Sebenarnya perempuan ada macam ni. Tiha pun macam makan kat tempat lain. Itulah. Tak ada ke yang apa yang tanya soalan macam pelik-pelik tu Yuka macam kenapa tak boleh minum arak ke? Kan akak cakap tadi nomikai kan? Akak kalau memang akak selalu cakap macam kenapa tak minum arak. Tu pernah akak kena tanya kenapa pakai tudung. Pernah juga kena tanya. Kalau arak tu akak cakap lah macam sebab yelah kita selalunya akak cakap lah. Selalunya akak akan cakap this is my opinion. Macam tu lah. Akak selalu cakap macam tu lah. So akak cakap macam kalau arak ni sebab we need, kalau dalam agama saya ni saya kena fikir sentiasa ingat Allah tu, kena sentiasa beringat pada Allah lah. So bila minum arak ni your conscious mind will gone tu. Agak lah. So macam tak elok lah. Lagipun bila time minum arak ni macam kita tak boleh nak control kita punya mind tu kan. Lepas tu nak cakap apa benda yang kita cakap. So tak boleh lah macam tu. Kita orang kena sentiasa ingat pada Allah tu sendirilah. So dia macam okay, faham lah. Macam tu lah. Kalau pakai hijab dia akan cakap lah. Because perempuan ni kalau cantik dia tu pun terletak pada rambut tu sendiri kan. Mahkota kita lah. Macam tu lah saya kata kan. So saya nak simpan untuk orang yang special lah. Untuk husband saya saja itu. So saya tunjuk pada orang lain. Dia cakap okay macam tu lah. So selalunya bila benda ni kadang-kadang time nomikai lah. Kadang dia orang tanya. Itu jugalah time gitu juga. Kau tak kenapa puasa kan. Something like that. Ada juga tanya. So kesimpulannya better jugalah have your own opinion or study a bit lah. Kenapa kita kena solat. Macam tu kan. Supaya bila explain kat dia orang, dia macam boleh faham lah. Tapi lah soal kadang ada je bila tanya dengan imam, selalu kita akan jawab macam sebab Allah yang suruh kan. Saya apa yang Allah suruh kan. But bagi akak lah, sometimes they cannot really relate, they cannot really understand. Sebab dia orang kan tak ada cerita yang etis kan. Dia orang kan tak percaya Tuhan ada cerita. So kalau kita cakap macam agama saya suruh saya buat macam ni sebab benda ni, so nak tunjuk lah ada kebaikannya kita buat benda tu. Memang Allah tu suruh satu, tapi ada kebaikan juga kenapa Allah suruh benda tu. Pun kita explain, dia macam lebih memahami lah. Okay. Faham. Dia pun kadang-kadang menghadapi, bukan ya kadang-kadang tak faham lah, tapi masalah bahasa tu kadang-kadang. Tak tahu nak explain macam mana. Dia tanya, kenapa tak boleh minum arak? Sebab nanti mabuk. Lepas tu arak tak bagus kan untuk badan. Kalau minum sikit, okey je. Tak tahu dah nak jawab apa. Sampai je lah aku. Lama juga. Faham je. Pernah je akak kena cakap bila time nak makan. Dia cakap, rasa tak nak minum tak nak ke?
dekat Jepun ni Tuhan tak ada dia tu kan. Dia ingat Tuhan dekat Malaysia je. Cakap tak selalu cakap gelak je lah. Kakak cakap lah, saya percaya Tuhan kat mana-mana je. Okay. Itulah. Ada. Itulah menarik lah sembang kadang dengan diorang ni. Sekejap. Kalau sesiapa ada soalan untuk Kak Dayang, boleh type je. InsyaAllah Kak Dayang jawab semua. InsyaAllah. Lepas tu, apa nak tanya? Cakap pasal hijab kan? Macam ada pandangan orang terhadap akak tu juga. Pandangan orang lah terhadap hijab. Terhadap hijab. Tapi secara jujur ni, hijab ni, it's really interesting lah bagi akak. Sebab you sangat menonjol lah sebenarnya bila pakai hijab ni. Orang senang gila nak ingat kita ni yang pakai hijab. Kita tak perlu pun nak appeal diri kita, saya ada skill ni, saya ada skill tu. Pakai hijab, memang dah tahu dah, dia ni ke macam tu. That is one of interesting thing lah Kak rasa. You don't have to try hard to appeal yourself sebab memang you dah totally different. And kalau berhijab ni kadang ada orang berminat juga, awak dah berapa banyak tudung? Kenapa macam tu lah? Tahu pernah kena tanya. Kan? So cakap lah, saya rasa saya dalam 10-20% tu lah. Cakap, banyaknya ada juga lah. Lepas tu ada yang berminat sebab company akak pernah dulu dia buat event untuk orang Islam. So kita orang terfikir lah macam buat aktiviti siapa yang nak try pakai tudung. Orang teringin nak try pakai tudung ni. They want to know how it feels lah. So it's really interesting. Kadang ada je yang macam kini naruk lah. Cantiknya kain ni beli kat mana kan. Kat Jepun ada buat ke? Kat Jepun pun tak payah pakai yang kain macam ni pun tak apa. Pakai yang biasa. Shawl kat Jepun ni boleh. Itulah. Buat event tu dekat company ke? Dekat dalam company lah. Sebab dalam company akak ada seorang orang Uzbekistan ni. Dia pangkat manager. So orang ada satu department diversity nama dia dalam company akak ni. Dia nak diversity kan, dia nak meluaskan lagi pandangan orang dekat dalam company tu, global kan. So nak try showkaikan lah orang pasal Ramadan sebenarnya time tu. Sekiranya kadang kita fikir macam, so orang diversity tu dia approach manager Uzbekistan tu. So yang manager Uzbekistan tu dia gather lah siapa orang Islam kat dalam company tu. Orang plan lah apa benda nak buat benda. Menariknya ada event macam tu. Sebab sebenarnya kita orang Jepun ni sebenarnya perhati je kita macam pakai tudung color lain-lain lah, of course kan. Kata ada orang Jepun tu tegur, setiap hari pakai color lain kan, ada berapa lain tudung. Sebenarnya diorang ni tertarik je dengan kita kan. Walaupun diorang macam agak close minded sikit, sebenarnya diorang tertarik je. Tapi diorang tak approach kan. Betul. Sekejap, ada soalan ke? Nak tanya, akak ada pengalaman apply internship? Macam mana nak apply? Akak ada pengalaman internship ke? Maaf, akak tak ada pengalaman internship. Maaf. Apa terfikir? Intern dekat ni pun tak wajib kan? Macam kat Malaysia. Macam tak. Sebab akak dulu time universiti pun ada je dengar macam ada internship ni. Internship tu apa yang berminat boleh pergi. Time tu akak fokus dengan ni kot. Dengan rasa time tu dengan KNQ ke dengan nak fokus study tu lah. So tak pergi pun internship. Maaf saya tak dapat. Tak tahu ke kena apply direct through Kaisha ke universiti ke? Akak tak tahu juga. Akak tak tahu tu. Sorry, siapa nama? Ada Kak Nur tolong reply. Thank you Kak Nur. Lepas tu Ika, makanan kat Syukudu ada yang halal boleh makan? Syukudu akak rasanya ada lah, tapi sebab macam mana cakap, macam kalau udang begitu je lah. Macam biasa lah kan? Macam biasa lah tu. So akak satunya everyday akak tak bagi Syukudu lah, akak bawa bento. Tu lagi selesa lah. Cakap pasal bento, menarik juga nak tanya. Akak macam mana? Akak makan kat meja ke macam mana? Sebab kadang-kadang
masak, bau macam segar je nak makan. Akak kat meja ke macam mana? Oh, selalunya akak makan tak, akak tak suka makan kat meja, sorry. Sebab sebab Okay. sebab kerja kan. Time nak makan tu macam nak lari, bukan nak lari, nak shift lah environment daripada tempat kerja jadi area makan lah. So selalunya akak pergi open space dekat Kaisha akak yang orang boleh lepak makan dengan kawan-kawan ke. Itulah selalunya makan. Oh, akak makan seorang ke? Memang ada selalu macam ada makan dengan member? Selalu makan dengan member lah. Tapi lately sebab akak dah tukar bangunan lain. Dulu akak satu bangunan ni memang bangunan tu ada dengan member-member kan. So selalu dah makan sama. So sekarang dia dah tukar bangunan lain. So macam jauh tau. Sebab time lunch hour tu nak semayang. Lepas tu nak makan semua. So most of the time tak ada masa sangat. Kalau busy makan seorang je lah. Kalau ada masa sikit makan dengan member lah. So sekarang ni pun banyak yang work from home kan. So selalu makan seorang je lah selalu. Oh, akak pun work from home kan sekarang? Ada masa work from home, ada masa kena turun office. Bukan, still lagi lah sekarang. Walaupun sekarang macam dah bertenang sikit kan. Sekejap ada soalan. What's your advice untuk kawan-kawan kat Malaysia yang maybe nak hijrah kerja kat Nihon? What to expect and what not? Macam hujung punya advice. Oh, okay, boleh. Macam any penutup punya advice saya. Tiha baca je. Okay, advice secara jujur, honestly kena prepare lah daripada segi mental, physical and spiritual tu. Memang kadang fikir macam kerja Jepun ni gaji besar. It's really macam nak cakap, memang stable, memang betul tak tipu. Gaji dekat Jepun ni alhamdulillah stable. But for me, because I already experienced, the bigger the gaji, the bigger the responsible also lah. You have to expect that. So lepas tu kena strong dengan pegangan sendiri supaya tak hilang identiti sendiri tu. Macam kita kan as a Muslim kan, kadang-kadang faham je, akak sendiri pun kadang struggle juga. Macam terlalu Japanese orang cakap. Kadang-kadang lupa sendiri punya pegangan tu, terlalu nak fikir pasal hal orang lain instead of myself. Itulah. Kadang tentu waktu, contohnya secara jujur, tentu waktu solat tapi ada meeting ni aku pentingkan lagi meeting tu daripada solat, something like that lah. Sometimes you have to be firm lah, tunjuk that what is your priority, so you have to be strong kat situ lah kesimpulannya. Sebab bagi akak, kalau pernah siapa dah cakap kalau awak terlampau hanyut, kan nak cakap hanyut, terlalu follow the people you around kan. When you are foreigner kan, you have your own, if you have your own opinion, your own pegangan tu, orang lagi respect you. Tentulah. Macam kena orang tu faham, oh kalau dia ni time ni dia kena solat, dia kena pergi situ. Macam orang boleh respect you lah sebenarnya. Tak perlu, you don't have to follow sangat dengan orang sekeliling gitu lah. Lepas tu lagi satu, tolonglah, saya cakap, try to your best to belajar bahasa Jepun. So, memang orang cakap, even though akak pun expect global company, maybe you can speak English, akak fikir macam tu, but kalau dia Nikkei, kalau dia Japan best punya company, by hook or by crook, you have to face Japanese juga. Yes. Sangat setuju. So, dia penting sebab apa? Time meeting tu nak faham, time nak explain pun bahasa Jepun juga. You cannot expect people to understand something, even though dengan simple English pun kadang-kadang tak nak faham kan. So, you need to prepare arutedok dalam bahasa Jepun lah. And try to keep your mind open and willing to learn now. Jangan fikir macam, kalau kat Malaysia ni, kerja macam ni, kat Jepun ni macam ni. You have to understand that if you come to Japan, you have to willing to learn their culture also. Try your best to adapt lah. Macam tu lah. Tu je lah akak nak cakap. Lepas tu, lagi satu, bila masuk company Jepun, ni akak pun sendiri pun tengah struggle juga. Try not to compare yourself dengan orang Jepun sekeliling.
try to focus on improving yourself lah. Sebab awak sendiri yang tahu the best way for you to work. Sebab kadang-kadang akak sendiri pun rasa macam kenapa aku ni slow sangat padahal ada orang yang sama umur kita yang lagi laju. So kena faham dah macam nak cakap just focus on yourself on. Kalau dia laju biarlah dia cara kita gitulah. Itu sebabnya ada je orang yang macam lost motivation sebab dia tak boleh nak catch up everything lah. So it needs secara jujur kena have a strong mental jugalah kat situ. Tapi but once you all have a strong mind, open to learn everything, insyaAllah dekat kerja kat Jepun ni akak tak tipu lah. There's a like cons lah, but kalau you willing to learn, you willing to know everybody around you, banyak sebenarnya benda boleh belajar daripada culture Jepun ni. Cara dia orang berfikir, cara dia orang handle the problem, cara dia orang bercakap. Kalau awak observe betul-betul, there's a lot of things to learn. Ambil yang baik, buang yang buruk. Itulah. Yes. Setuju dengan semua point akak. Yalah, kadang-kadang orang datang Jepun sebab gaji macam wow kan. Tapi kita kena tanam dalam kepala, gaji besar, tanggungjawab pun besar juga. Dia yes, tanggungjawab besar, as in maybe dugaan dari segi bahasa yang macam-macam lah. Tapi hasil ke point akak lah, focus on yourself lah, jangan banding. Tapi kita human kan, kadang-kadang kita terbanding dengan orang lain kan. Tapi sukalah point akak, jangan compare. Sebab aku dah sekali result yang penting. Tuhan macam dah nak menutup tak, sebenarnya ada soalan lagi. Mana? Okay, soalan kedua dari Atika Haja juga. Life outside kerja macam mana? Sunyi tak berbanding time Daigakusei life? And how to overcome that kalau sunyi? Oh, okay. Secara jujurnya, kalau dibanding dengan Daigaku life, memang sunyi. Memang sunyi betul. Sebab time Daigaku kan kita ada member Malaysia satu kan. And kalau ada member Jepun pun, we are actually focusing on the same goal. We want to graduate our school. So kalau kita ada masalah, contohnya masalah dengan subjek ni, we know who we want to discuss. Kan? So, sama-sama, masing-masing sama-sama masalah kan. Tapi bila dah masalah kerja ni, setiap orang ada kerja dia masing-masing. Sometimes we want to discuss with people macam mana dengan senpai ni, tapi dia kerja dia lain, dia tak faham sangat kerja kita macam tu lah. Ada juga yang macam tu lah. So, tapi okay je. Time tu you have to discuss with your leader lah selalunya lah. Kalau ada masalah, try to discuss with your leader ataupun boss lah. Bukan boss, leader. Team leader tu sendiri. Lepas tu, sunyi tu memang ada. Tapi Alhamdulillah kalau untuk saya punya tempat ni, tadi macam ada orang Malaysia kan. Lepas tu, ada international punya pekerja juga, employees. Kalau sebab lepas tu lagi satu, akak duduk dorm. Dekat dorm ni ada orang India, orang Nepal, Chinese, itu ada Mongolian jugalah. So macam mana international punya employee ni dia macam ada satu perasaan yang sama. So kita orang lagipun sebab lagi satu time tu akak open jugalah nak bercakap dengan dia. So dia orang cakap bahasa Inggeris semua benda. So somehow Alhamdulillah lah, adalah juga support system lah juga dengan dia orang lah kalau nak bercakap kan. Terus kalau weekend tu selalunya memang dulu akak first year tu kadang fikir kerja juga. Fikir kerja macam try to finish my work. Sometimes I do my work on Saturday, Sunday also lah. Tapi sebab sekarang macam tu tak elok. You know, it's too stress lah. So try to at least macam Sabtu Ahad tu kalau boleh try to go out and plan something lah with people your surrounding. Itu sangat penting lah sebenarnya. Sebab kalau nak berterusan kerja pun kadang stres. Nanti start Monday tu pun tak ada rasa motivation juga kan. So kalau rasa sunyi tu, contohnya kalau ada member tapi kalau dia jauh ke apa kan, try to plan together lah. Bila kau free, aku pun free hari ni, boleh tak jom kita nak jumpa kat sini. Just drink a cup of coffee at the mana-mana cafe pun jadilah. At least you have something to talk of benda tu. Bila dah ada plan tu, at least macam time kerja tu macam, aku dah set date hari ni. So macam bersemangat lah.
nak banyakkan kerja tu, maybe ada sedikit motivation banyakkan kerja tu, nanti aku nak keluar dengan member aku macam lagi seronok kan. Betul. Apa yang akak duduk kat Tokyo kan? Bukanlah Tokyo tengah. Tokyo negeri daerah dia. Negeri ke daerah dia. Still dalam daerah dia. Hujung-hujung lah kat Hino. Dia macam nak keluar daripada Tokyo tu dah. Kampung-kampung sikit lah. Oh, menarik. Kawan dengan negara-negara lain. Dia datang kerja company sekarang baru macam ada kawan negara lain lah. Dia tak adalah ramah saya. Tapi macam menarik lah. Kenal macam-macam orang. Sembang. Kejap ada lagi soalan. Tadi akak cakap akak bawa bento kan? Prepare bento everyday ke? Kak, saya minta maaf lah. Kakak ni tak adalah sihat nak minta maaf. Kakak kan sebab kalau macam kari kan tu bawa nasi tu dah masak awal-awal lah selalunya. Masak hari weekend. Lepas tu letak dalam kontainer bahagi dalam 2-3. So letak dalam peti air. Lepas tu bila esok nak kerja tu just letak je dalam beg bento tu pergi. Selalunya ni tips tu cara akak lah. Kalau akak tengok kawan akak sekeliling, cara diorang buat adalah diorang dah prepare awal-awal lah weekend tu untuk 5 hari. Kena masak banyak satu resepi tu. Lepas tu just bahagi dalam 5 kontainer. Lepas tu just bawa je. Lepas tu letak dalam peti air. Lepas tu hari kerja tu just bawa pergi ke Aisyah lah. Untuk orang yang busy lah. Kalau orang yang macam ada masa sikit, balik tu boleh lah masak-masak. Cakap pasal balik, akak selalu balik pukul apa? Dia lately satu pukul 8 lah kot Pukul 8 selalunya lah. Paling lambat pun dulu pukul 10, pukul 12. 10-12 itulah. Okay. Lebih kurang lah kita. Kadang-kadang je. Okay, ada soalan lagi. Siapa ni? Afifah. Awal-awal kerja dulu ada rasa takut tak? Macam takut tak capai expectation dia orang ke? Oh, yang tu. Ada. bukan dulu je, sekarang pun ada. Sebab macam kerja akak ni kan, dia R&D tau. So, every time kadang new problems come, macam nak handle masalah tu pun lain cara dia kan. Memang susah jugalah nak capai expectation dia orang tu kadang. So, sometimes saya nak cakap, kalau nak capai expectation ni, sometimes we also have to, kita tunjuk je apa benda yang kita boleh buat. Macam nak cakap, contohnya macam ada masalah ni, kita try bagi opinion kita dulu. So kalau dia orang macam tak boleh nak terima, I think it's better. Kalau dia orang macam, kenapa kau kerja macam ni kan? So kalau dia leader, I think it's best to like talk one face to face dengan dia orang kan. Cakap lah, try to explain our situation lah. Cakap macam, saya ni sebenarnya ada struggle untuk bahagian sini. So kalau nak kerja ni kadang untuk korang maybe dah 3 hari. Tapi untuk saya, sebab saya struggle benda ni, saya perlu masa lebih sikit dalam seminggu, 2 minggu macam tu tau. So macam kalau lepas tu lagi satu time planning tu memang sangat penting lah kalau kita try to tell them. Macam dia cakap selalunya bila nak buat projek kan, dia cakap please plan. Bila nak siap benda ni. So just tunjuk je. Saya kalau nak buat kalau buat eksperimen ni ambil masa seminggu. Kalau lepas tu nak matomet dia lagi 2 minggu macam tu kan. Lepas tu dia cakap kenapa nak ambil masa, mesti dia orang kata je kenapa lama sangat, kenapa awak ambil masa macam ni kan. Cakap lah because I have to struggle with this, I have to understand this. Nak kena bahasa Jepun lagi, nak kena atur benda tu. And based on my previous experience, I need to take this kind of amount of time. So dia macam boleh faham. Kalau dia macam tengok macam lambat sangat, nanti leader tu akan adjust lah. Maybe you need a support from other people. Maybe ada orang perlu support you. That is how it is lah. Tapi benda ni memang sangat senang lah. Tapi it takes time to, sebab nak kena explain kat dia orang kan, macam mana kita punya pace.
Maksudnya akak cakap masalah akak, dia orang akan cuba bagi solution ke? Macam mana? Ada masa dia try bagi solution, ada masa juga kadang dia orang bagi feedback yang macam menusuk kalbu. Boleh juga. Saya jujurnya ada juga lah, but you know like nanti kalau awak rasa macam, kalau if it gives you like a solution macam, oh baru aku faham apa benda yang aku tak faham, baru aku faham apa benda yang nak kena buat, then it's okay. Tapi kalau still dia orang bagi feedback tu tak juga solve the solution, try to ask them, like saya rasa try to clear up apa yang awak tak faham kan. Apa yang awak faham, apa yang tak faham. Saya rasa saya fikir macam ni, apa yang korang fikir. Macam kena voice out lah. Akak paling baru masuk ke dalam tim akak, semua senior ke macam mana? Dalam tim akak tak ada. Semua senior akak paling muda. Akak paling muda. Tapi nak cakap gap punya umur tu tak jauh. Akak kan dan tim akak ada 5 orang lah. 5 orang ke? 4 orang lah. Main dia 4 orang. Lepas tu leader muda-muda lah sebenarnya. Sebab muda-muda. Tahun ke-5, ada yang tahun ke-6. Kalau kak cakap feedback menusuk kalbu kan, so ada soalan macam mana handle stress? Macam mana kita Stress ni dia takkan habis sampai dia takkan habis. Stress ni sejujurnya akak pernah juga menghadapi yang sangat memang tak boleh nak handle pun pernah juga. So apa akak buat adalah akak, kalau memang dah mental tu memang dah tak mampu nak fikir, kadang akak ambil 1 hari cuti. Memang 1 hari cuti just untuk rest my mind. Macam tu lah. Tu pernah juga akak ambil. Lepas, kalau akak rasa macam memang rest your mind is also important. Tapi tak boleh juga nak there must be a cause kalau kenapa kita stress kan. Tu baru akak belajar juga dulu kan. Kenapa kadang you have to ask yourself jugalah, why, kenapa rasa stress ni? Adakah sebab tak faham kerja? Adakah sebab relation dengan orang? Dia ada banyak cause kan. Benda ni kan, kadang-kadang dia main dengan fikiran kita je tau. So it is sometimes important for you to write it down. Try to write it down. So that bila dalam otak ni dia pusing kan. Bila awak try to write it down, then you will see it more clearer lah. So kalau contohnya kalau pasal kerja, okay, apa yang awak faham, apa yang awak tak faham. Once you clear it up, tunjuk kat leader. Saya rasa saya tak faham benda ni. Can you guide me how to understand this? Tapi kalau pasal human relation ni, try to discuss dengan orang sekeliling ataupun bos lah. Macam mana nak settle dengan orang tu kan. Macam saya ada masalah, saya rasa saya ada masalah. Macam mana nak communicate dengan orang ni, boleh tak? Bagi advice macam mana saya nak hadap orang tu. Something like that lah. Lepas tu contohnya kalau stres dengan kerja yang banyak sangat, macam tak tahu nak prioritize mana satu kan. Yang tu try to plan lah. Sebab kerja ni kadang ada kerja kecil, ada kerja besar. Kita rasa macam semua benda penting kan. So try to list it down first. Tengok bila deadline, mana yang penting. Try to sort it up lah. Tentu kalau macam tak ada tak ada confident, kita rasa macam fikiran macam ni kan. Kalau tak ada confident, discuss with your senior ke leader ke. Dia macam, so kita kan tak banyak sangat experience kalau awal masuk sini. So kadang tu discuss ni pun penting jugalah. Untuk orang yang awak rasa selesa dengan orang tu, macam awak look up with that person, try to ask him, saya rasa saya fikir macam ni, boleh tak awak bagi komen kan. It is totally fine. Kalau awak, orang akan tolong awak kalau awak already clear up what is your problem. Tapi kalau awak sendiri pun tak faham problem awak apa, awak dah menghadap nak discuss dengan orang tu tak nak tolong sebab you don't know what to help. Macam tu lah. Faham. Lepas tu kalau stres ni kan, dia ada level juga kan. Kalau memang dah, kadang tu kalau memang dah tak boleh nak, dia terbukalah hati tu, try cakap dengan member pun penting juga. Try tu lepas dengan member, senpai ke kan. Try to get their feedback ke apa benda kan. Macam kadang ada senpai yang macam dah menghadapi benda tu juga.
So somehow maybe they can give a few hint. Kalau awak rasa macam senpai pun tak boleh nak tu, kalau awak dah rasa macam dah tak boleh nak go ke apa kan, it's getting, maybe the symptom is macam awak dah sakit badan, otak tak boleh nak bergerak ke, maybe you can go to, kalau beberapa member pun tak gerak, maybe you can try to reach out to maybe dekat setiap company maybe ada doktor pun Counselor, macam counselor tu? Yes. Maybe you can try to reach out to the counselor first. Maybe diorang boleh bantu lah. Kalau diorang tak boleh bantu, maybe diorang akan connect you with ni lah, psychiatrist ataupun psychologist dekat luar. Tu. Sekejap. Okay. Ada orang tanya, penting ke untuk buat kawan Japanese kat tempat kerja? Kau okay je kalau anggap dia orang sekadar office mate? So just bercakap dengan dia orang pasal kerja je? Sejujurnya akak buat macam tu. Tak lah, depends lah sebenarnya. Macam mana nak cakap, depends on orang sekeliling. Macam rasanya of course it is better if you have a friend yang boleh bawa jadi geng tau. Yang orang Japanese lah, yang boleh buat jadi geng untuk bercakap private life, your work life and everything. That is the best part. Tapi untuk akak pun struggle juga kat situ. Ada je member Jepun yang macam just borak biasa je lah. Tapi kalau nak, kadang-kadang sebab macam nak cakap, kalau nak macam nak cakap secara jujurnya, untuk akak punya buat, I nak get along, nak ada fukai kangkir dengan Japanese ni, dia takes time. So untuk kalau tempat kerja akak sekarang ni, akak lagi selesa, I just stop on work base. Tapi kadang-kadang tu adalah juga sikit, kalau dia certain orang je, akak akan pilih orang. Kalau orang ni macam, rasa tak boleh sangat cakap private life tu. Orang ni ada boleh sikit, tapi tak boleh nak dalam sangat. Dia macam, boleh je cerita macam, aku stres benda-benda macam ni kan. Boleh je, tapi I cannot go too deep. Dia macam kena pilih orang jugalah. Untuk akak pilih orang juga kalau nak bercakap. Maksud yang sekepala sama je lah kot macam kita dengan Malaysian lain pun. Yes, yang sekepala. Yang boleh memahami kita. Itu lah. Sebab kalau salah pilih orang ni, lain pula kisah dia. Okay. Faham. Tapi sebab akak pun lelaki kan, sekeliling ramai. Maybe faham je, Tihar pun sekeliling ramai, tapi pakcik-pakcik lah, pakcik-pakcik yang dah kahwin, dah ada anak. Dia macam more tu bapak-bapak lah, dia tak panggil kawan lah. Macam more tu bapak-bapak. Ngadu pun ngadu macam seorang anak kepada bapak lah, macam tu lah. Lepas tu soalan, are you planning to move back to Malaysia after gaining professional technical experience in Japan? Soalan cepumas ni dia rasa. Betul lah kan. Sejujurnya dulu rasa macam, tak juga. Memang daripada dulu rasa macam tak adalah nak duduk lama sangat kat Jepun ni. Untuk akak lah. Ada je. Orang sekeliling akak, orang Malaysia memang rasa nak settle down sini, ada juga. Tapi untuk akak rasa macam for me, I think I prioritize my family also. So bagi akak, rezeki ni insyaAllah kat mana-mana pun ada, bukan kat Jepun saja. Memang kat Jepun ni tak tipu. Kalau kerja kat sini memang banyak benda boleh belajar. If you willing to learn. Itulah akak cakap. If you willing to learn, if you observe everything lah. Tapi insyaAllah maybe akak akan balik Malaysia. Tak lah. Bila lagi setahun dua. Itulah. Sebab saya jujur satu benda lah. Kerja kat Jepun ni, kalau masuk, kadang dia orang training dulu. Tadi kalau 2 tahun tu kadang rasa macam tak start kerja pun lagi. Akak secara jujurnya, tahun kedua tu akak rasa macam aku tak pegang projek mana sangat pun. Tahun ketiga tu baru rasa kerja. Baru rasa macam okay, now somehow I got experience. Macam tu lah. Tahun kedua tu macam more to training lah. So dia macam slow sikit. Kiranya dulu masa awal 2 tahun awal tu kiranya macam aku fokus satu projek je ke? Macam tu je ke? Macam dia tak pegang 2-3 sekali ke? Tak juga, dia macam bukan the amount of project tu. Dia sampai tahap mana dia makan seduk kat itulah. Tahun pertama tu akak buat, tapi
more ada banyak guide daripada mentor lah. Dia macam awak kena buat macam ni, jam kurang sikit lah untuk akak berfikir sangat lah. Ada juga, ada part yang kena akak fikir jugalah, tapi kurang sikit lah. Bila masuk tahun ketiga tu baru dia macam, okay, kita ada masalah ni nak dirasang, tolong try to sort out your mind, give us your opinion. Itu lah. Awak fikir, itulah. Dia macam salah betul tu belakang kira, bagi tahu lah apa yang aku fikir tu lah. Oh tapi yelah kan, dia rasa Japanese style kot Setahun dua dia memang manja lagi. Tiba-tiba tahun ketiga dia dah start. Sejujurnya tahun kedua tu dia dah start dah sebenarnya. Oh ya kan. Tapi tahun first tu memang manja lah bagi dia. Satu tips lah, tahun pertama tu kalau masuk tak tipu, tanyalah. Sebab orang takkan judge you if you ask even a basic question. Tanyalah banyak-banyak. Sebab masuk tahun kedua, ketiga tu boleh tanya, tapi orang start macam takkan benda tu tak tahu macam tu lah. Dia juga kan. Okay. Sekejap, how do you, ada soalan lagi? Ada orang cakap akak punya look pun dah macam Japanese. Okay, soalan, how do you manage your portion salary to fund your retirement saving? Macam mana? Lagi sekali. How do you manage your portion salary to fund your retirement saving? Nanking Oh, nanking. Nanking ni memang daripada gaji tu memang dah kena potong lah. Memang nanking apa dalam bahasa Melayu retirement. Apa? Retirement pencen. Duit pencen. Ya, duit pencen. Tapi tu memang dah, kalau dapat gaji, slip gaji tu memang dah kena potong dah. Memang dia dah macam nak cakap, nanking tu punya duit tu dah tolak dah daripada gaji tu. Memang dah simpankan dah. Cuma satu lah, Jepun ni punya rules, kalau akak tak silap lah. Satu yang tak best dia kalau kita kerja 2 tahun ke 3 tahun. Kalau kita balik Malaysia, kita berhenti, kita akan dapat portion 2 tahun tu. Tapi kalau kita kerja more than 5 years, lepas tu kita berhenti, kita akan dapat 2 tahun ke 3 tahun sahaja punya bahagian duit pension. Tu satu benda rules yang agak tidak best Tapi selalunya akak kalau gaji, I already like macam mana? Dah bahagi siap-siap. Ni bukan duit pension lah, just for my savings, my own sake of savings. Gaji tu akak buat 2 account bank. Bila masuk gaji tu je, satu account ni memang untuk belanja, satu account ni memang saving je. Memang akak tak sentuh lah duit satu tu. Biar je berkumpul je. So every month tu memang dah terbagi 2. Memang dah simpan duit saving kat situ. Memang tak sentuh. Tu satu cara lah. Duit pension tu memang dah company dah bahagikan lah. Next question. Culture Jepun apa yang awak rasa macam toxic kat workplace? Wah, tu lah kan orang toxic. Dah tak fikir kat macam mana nak cakap ni kan. Tak boleh nak cakap terlalu. Okay, Kak secara jujur lah kan. Cakap memang tak tipu. Jepun ni kan dia bermuka-muka je. I'm so sorry. Tak semua orang Jepun macam tu lah. Rasanya bukan Jepun je. Kat mana-mana pun benda ni berlaku, saya rasa. Dia ni macam kadang dia cakap belakang tu benda biasa. Nak cakap benda biasa. Benda cakap belakang tu memang pernah terjadi lah. Kadang tak suka juga dia cakap benda tu. Sebab akak pun terfikir kak, kalau ada orang yang tak boleh nak buat kerja, dia orang cakap akak puasa, apalah dia buat sini ni, dia bercakap kat belakang. Tentu akak pun tak adalah, tentu akak tengah buat kerja pun akak terdengar kat dia orang punya conversation tu lah. It's just that sometimes I think like, kalau kau boleh cakap orang tu time dia tak ada, kalau aku tak ada, apa benda yang korang cakap tu. Sometimes akak fikir tu jugalah. Tapi that is not a healthy, macam nak cakap, benda tu kita tak boleh nak control lah. Orang punya perangai kan, macam just let it be lah. Try, jangan fokus sangat benda tu. Tak apa. Lepas tu lagi satu, macam nak cakap expectation lah. Macam kadang ada orang Jepun ni dia dah, macam nak cakap, maybe dia dah bias, ada yang dah high level kan. Kadang dia merendahkan orang lain punya opinion. Kenapa aku fikir macam tu, tak logiknya. Macam tu ada juga. Tu ada jugalah. Lepas tu lagi satu macam expect semua orang sama level.
Lepas tu dia jadi macam judgemental pun ada jugalah. Sebab kadang sejujurnya foreigner ni kadang struggle banyak benda. You have to understand Japanese and then at the same time you have to understand the content. Sometimes your progress is quite slow. So kadang-kadang don't judge jugalah kenapa kau ni kerja lambat sangat kan. Like that. So ada juga toxic dekat situ lah. But most of the time benda tu kadang akak pun stress juga. Tapi bagi akak fikir macam you cannot control what people say. You just can control what your action, how you react to that kind of situation. Itulah. So kadang akak try fikir lah, okay, what can I do? Should I focus apa benda dia cakap ataupun should I focus on improving myself and try to do my best to show what I can give. Itulah. Kalau teruk sangat pun kadang-kadang akak first apa cakap juga dengan teammate akak macam aku ada masalah ni kan. Apa yang kau rasa, macam discuss dengan orang tu jugalah. Try to show that this is how I work. Itulah akak cakap tadi. Because I have to struggle this. Somehow they can understand lah. Sebab it takes time lah benda ni. Sebenarnya bukan kat Jepun je. Saya dekat tempat lain pun sama juga kot. Malaysia. Tak tahu Malaysia. Sorry. Akak tak tahu sangat kat Malaysia macam ni. Tapi Jepun macam tu lah. Okay. Kita pun dah 10 suku dah. Lesson learn paling diingati sepanjang jadi Shakaijin. Lesson learn ada 2 point kot yang akak cakap. Tadi tu akak dah cakap kot tadi. Macam don't try to ni ayat daripada mentor akak dulu lah. Ex-leader akak dia dah tukar tempat kerja. Dia cakap lah jangan try untuk copy orang 100% and jangan compare yourself with other people lah. Try to create your own way of work, your own character lah, your own colour lah macam tu. Terus kesimpulannya macam maybe dekat dalam tempat kerja kita ada orang yang macam hebatnya dia kan. Kita nak try jadi macam dia sebab orang expect, macam orang respect dia, orang expect dia. So we try to be like him or her lah. Tapi instead of like that, kita ada cara kita sendiri kan. One thing that akak selalu diorang cakap lah, try to take a positive point from everybody yang awak kenal. Jadi contohnya, aku suka lah cara senpai ni punya presentation, aku nak try cara tu. Aku suka lah cara senpai ni punya kanggai kata, aku nak try untuk practice that kind of way. So, bit by bit, you ambil daripada orang punya positive side, you create your own way of work lah. Your own way of your character yang work tu. Tu satulah benda. Lepas tu, lagi satu, don't be shy to ask lah kalau tak tahu. Ni memanglah Kak cakap macam first year tu memang it is really a good time for you to ask everything lah. But bila dah masuk untuk nasihat untuk cakap lah dalam first year, memang kadang-kadang tu rasa susah betul nak tanya soalan kan. But it is okay. Kadang sejujurnya benda basic pun sebenarnya orang sekiranya tak tahu pun tapi diorang tak nak tanya sebab diorang rasa macam even orang Jepun sendiri pun kadang-kadang diorang tak tahu pun tapi diorang tak berani nak tanya. So just be an open-minded like, I'm sorry I don't have this kind of knowledge, can you explain what is this one? What is actually happened? It is totally fine. Macam it is totally fine. So try to, kalau tak faham, try to ask. Sebab akak pernah belajar dulu, akak tak faham tapi akak cakap, yeah, so this. So lepas tu bila orang tanya tak tahu, tu masalah lagi lah. So tak apa, just try to ask questions. Betul. Dulu Isytihar terbawa-bawa perangai dari zaman universiti. Semua hide. Udah tak faham pun. Bila dah lama kerja ni baru macam betul ke apa saya faham tadi? Cuba explain balik. Tapi sangat penting lah benda tu sebenarnya. Bila dah masuk kerja ni kita bukan duduk zaman belajar dah kan. Yeah. Okay. So dah 10-17. So last sepatah 2 kata. Nasihat untuk orang yang plan nak kerja pun. Dia rasa banyak dah akak nasihat. Kau ada nasihat lain? Tadi akak dah cakap dah tadi. Okay. Kau ada nasihat lain? I reminded one more time lah. Macam ada 3 point lah tadi kan. Cakap kena prepare mental, physical and spiritual. Tu memang tak tipu. Lepas tu try to prepare you punya bahasa Nihongo tu. Macam Arutedok, try to understand. Lepas tu try to make your mind, open your mind lah to willing to learn. Jangan close your mind lah.
memang kadang-kadang nak cakap benda memang senang lah, tapi kadang-kadang memang ada rasa kita down lah, rasa macam kenapa lah orang Jepun ni fikir macam tu, memang ada lah. Tapi tak apa, time tu kalau nak frust tak apa. Once calm down, try to think again, kenapa aku tak nak faham kenapa benda ni, masalah ni terjadi kan. So macam try to improve, like okay, kalau ada fail kat situ, next time apa yang nak kena improve. Lepas tu lagi satu, last tadi, try jangan compare diri dengan orang Jepun sekeliling. Focus to improve. Thank you. Tapi saya rasa nasihat akak dia bukan setakat Jepun, nak rasa kat mana-mana pun sama kot. Walaupun kat Malaysia pun, walaupun kita tukar company ke apa, dia akan jumpa juga orang yang macam-macam perangai kan. Tapi dekat Jepun plus point dia, dia faham bahasa Jepun, yang tu sangat setujulah. Sebab maybe company maybe guna English, tapi untuk apa daily life sangatlah membantu kalau faham bahasa Jepun tu. Sebab kalau kita kat kedai ke apa, bukan semua orang boleh cakap English pun macam tu. Yes, betul. Lepas lagi satu, ni maybe agak teringat lah, macam lagi satu benda lah, habit yang akak belajar. Ni bukan untuk orang yang kerja, ni untuk orang yang kerja kat aku So kita ni kadang-kadang time meeting ke time apa kan, bila dia bahasa Jepun, secara jujur kalau akak senang lupa. Macam tadi faham, lepas tu 2-3 hari lepas tu aku dah lupa dah apa benda yang dia discuss, apa benda words yang dia sebut tu. So time meeting to try to make a habit, jot down anything that you feel like is important point. Sebab try to make a habit lah, bawa lah nota kecil ke apa benda, and just jot down apa benda yang diorang discuss tu pun jot down kan. So kadang bila meeting laju sangat, try to write down, lepas tu somehow you will understand apa benda yang diorang discuss. So it is really important for you to write down everything lah. So tu satu tips untuk boleh senang untuk memahami apa benda yang diorang boleh discuss and everything, and to improve your way of work lah. Okay. Thank you akak. Banyak. Tiha pun banyak lah macam menusuk kalbu lah nasihat-nasihat akak. Berguna je lah untuk Tiha kan. Masih baru lagi jadi sakrajin. Okay, lepas ni kita ada sharing dari Afika, Kauri keluar. Lepas tu, sorry bukan lucky draw. Tak tahu kenapa. Dalam kepala lain, type kat akak lain, quiz. Pasal apa yang akak share tadi. Okay. Tapi, macam tu lah. Okay, so kita serahkan dekat Afika untuk sharing session. Afika. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh nampak kan? Okay, Assalamualaikum semua. So thank you Kak Tiha and Kak Nat. So saya nak share sikit je. Maybe mungkin ada related sikit pasal cabaran dalam bekerja kan dekat Jepun lagi-lagi. Something yang dalam kerja ataupun dalam kehidupan kita ni kan macam banyak sangat kan, banyak masalah, banyak benda yang kena hadapi kan. Satu benda yang saya rasa help me lah to get through all of these hardships is yang satu ayat yang saya nak share. Mungkin semua orang dah tahu dah, iaitu ayat fa inna ma'al usri yusra. Juga bermaksud dengan setiap kesulitan ada kemudahan. Semua dah pernah tahu dah kot pasal ayat ni. But apa yang saya dululah bila saya first dengar pasal ayat ni, saya ingatkan macam okay, so I have this one problem, and mungkin lepas after go through this one problem baru akan ada satu kemudahan tu kan. So dia macam satu misconception lah, macam translation dekat situ. Dia sebenarnya maksud ayat ni adalah at that one point, dalam satu-satu masa tu, setiap kesusahan yang kita hadapi, kita juga akan ada kemudahan yang kita akan dapat pada masa yang sama. So maksudnya Allah tak pernah letakkan kita dalam kesusahan saja ataupun dalam kesulitan saja.
Allah juga akan bagi kita kemudahan, dan kemudahan itu dalam sebenarnya kemudahan tu berganda-ganda daripada kesulitan yang kita dapat tu. Lagi satu point yang saya before ni pun tak tahu pasal ayat ni. Dari segi linguistiknya, apa maksud kesulitan dengan kemudahan yang ada dekat dalam ayat tu. So kesulitan ni dia dalam singular form, while kemudahan tu adalah dalam plural form. Maksudnya bila kita ada hadapi satu kesulitan tu, kemudahan tu sebenarnya ada berganda-ganda. And then nak shift pula bila pasal kesulitan ni, mungkin ialah semua orang kat sini pun mungkin ada masalah masing-masing kan. Tapi mungkin kalau kita tak nampak mana kemudahan yang Allah janjikan tu kan. Sebab itulah ada masa kita kena shift fokus kita. Dia berbalik pula kepada dengan kesyukuran. So dalam Al-Quran juga Allah cakap bila kita bersyukur, Allah akan lagi tambah kan nikmat kita kan. Apa yang menariknya pasal kesyukuran ni, sekarang pun ada research psikologi juga yang buktikanlah the power of gratitude ni. So kajian tu cakap bila kita practice gratitude ni, kita akan juga improve simptom fizikal dan juga psychological. So kajian tentang gratitude ni macam baru-baru je ada sekarang. Tapi sebenarnya gratitude itself tu memang dah ada lama dah dekat dalam agama kita kan. So insyaAllah if any of you guys yang tengah ada banyak masalah ataupun macam feeling down, macam tengah rasa hopeless kan. So what you are going through now is of course lah masalah tu takkan macam hilang sekelip mata kalau kita just think about the good things kan. So insyaAllah mudah-mudahan Allah akan help kita go through all of those hardships, and semoga kita juga sentiasa dalam kesyukuran supaya kita dapat go through everything. Itu saja daripada saya. Thank you Afika. Okay, next kita ada quiz. Hadiah untuk orang kat Jepun je. Sorry sebab nak bagi kupon Starbucks. Gohyakuen. Kak Dayang tak boleh jawab orang-orang partisipan je. Okay, kalau nak jawab type dalam chat. Terus ke first soalan lah. Apa company tempat Kak Dayang kerja sekarang? Kalau nak jawab type dalam chat. Siapa ni? Nur ABD. Nur ABD so Konica Minolta. Betul kan Kak Dayang? Konica Minolta. Oh. Okay. Nur ABD nanti share line ID ke dekat DM Lepas tu next question, soalan kedua. Apa yang Kak Dayang kena buat untuk solat kat Kaisha? Apa yang Kak Dayang kena buat untuk solat kat Kaisha? Untuk solat kat company? Kena. Okay, Kak Masturah Kak Masturah betul. Book meeting room betul kan? Dia hamil jawab je betul. Tak salah. Okay, betul. Okay, Kak Masturah nanti share. Nanti Kak Nia terjol lambat pula. Dah lambat lah Kak Nia. Kak Masturah nanti share line ID dekat salah seorang orang. Betul. Soalan ketiga. Apa Kak Dayang buat bila rasa down? Oh, susah kan soalan ni? Kan? Betul lah. Macam susah je soalan ni. Ada orang boleh jawab ke? Apa Kak Dayang buat bila rasa down? Jangan compare dengan orang. Betul tak? Jumpa orang boleh masuk kepala nak sodang. Kak Nia. Ada jawapan yang betul? Sekejap. Apa lagi? Ambil cuti clearkan mind Kak Nur. Ada jawapan yang betul? Ambil cuti clearkan mind. Tak apa soalan dia, tak jawapan tak apa soalan. Apa Kak Dayang buat bila rasa down?
So ada jawapan jangan compare dengan orang. Ambil cuti, clearkan mind. Dengan jumpa orang boleh masuk kepala nak sodang. Ada jawapan yang betul tak? Yang selalunya first selalunya Kak buat sodang orang. Okay, so Kak Dia lah ni betul. Okay, Kak Dia betul. Tanya Kak Dia. Okay, lepas tu soalan keempat, soalan last Apa ayat yang Afika sebut masa sesi sharing last tadi? Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesusahan ada kesenangan. Afifah. Afifah betul. Okay, yang tu soalan last.